Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Piece chapter 1050. Tapi sebelum tu aku nak minta maaf sangat sebabnya untuk review chapter kali ni aku keluarkan agak lambat jugalah. Disebabkan minggu lepas aku memang tak sempat langsung nak buat sebarang konten Naruto ke, Boruto ke, One Punch Man ke, One Piece sekalipun memang tak sempat aku nak buat langsung. Memang terlalu banyak gila kerja-kerja yang aku nak kena settlekan dalam minggu lepas. Tapi jangan risau, insya-Allah untuk dalam minggu ni aku akan fokuskan balik untuk buat konten. Dan aku harap sangat korang semua enjoy untuk konten-konten yang aku akan hasilkan pada masa akan datang. Jadi untuk dalam chapter yang lepas kita dapat tengok memang totally fokus situasi dekat pertarungan penentuan di antara Luffy menentang Kaido selepas kedua-dua mereka telah pun melancarkan serangan yang terakhir untuk menewaskan antara satu sama lain. Dan akhirnya Luffy yang telah menggunakan serangan Gomu Gomu no Bajrangan telah pun berjaya untuk menandingi serangan terakhir Kaido iaitu Rising Dragon Flame Bagua. Dan serangan dari Luffy juga telah berjaya untuk menyerang Kaido sehingga kan Kaido telah pun terjatuh dekat tanah. Malah apa yang lagi menarik untuk dalam chapter 1049, kita dapat tengok backstory untuk kisah hidup Kaido sebelum dia menyertai kru Rocks Pirate sampailah Kaido telah menubuhkan kumpulan lanun dia sendiri iaitu Beast Pirate dan telah menjajah Wano. Jadi untuk dalam chapter kali ini semuanya akan terjawab lah, adakah memang betul Kaido telah pun ditewaskan ataupun akan ada plot twist yang mana ramai yang menganggap Kaido tak akan kalah macam tu je di tangan Luffy. So segala persoalan untuk dalam chapter yang lepas pasti akan terjawab untuk dalam chapter kali ini. Dan adakah segala penantian rakyat Wano untuk menantikan negara Wano akan dibebaskan dari jajahan Yongo Kaido dan Orochi akan berakhir ataupun tak? Aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang akan berlaku untuk dalam chapter kali ini. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 1050 yang bertajuk Honor ataupun penghormatan. Dan dekat dalam cover story untuk dalam chapter kali ini kita dapat tengok memang betul segala persoalan kita untuk dalam chapter-chapter yang lepas, Ichiji dengan Reju telah pun kembali ke teritori Big Mom untuk menyelamatkan Niji dan Yonji. So bagi aku segala teori yang mengatakan anak buah Blackbeard telah pun datang ke kawasan jajahan Big Mom ke apa semua tu nak ambil peluang ke nak ambil kesempatan disebabkan Big Mom tak ada dekat kawasan jajahan dia, memang dah boleh tolak 100%. Tapi tak apalah semua tu kita tolak tepi je, kita just fokus apakah yang sedang berlaku dalam chapter 1050. Chapter ni bermula dengan keadaan Kaido selepas terkena serangan terakhir daripada Luffy iaitu Gomu Gomu no Bajrangan, dan Kaido terus terjatuh dekat bawah tanah. Memang jauh gila dia terjatuh dekat bawah tanah. Aku rasa dah lebih kurang lebih mat daripada 6 kaki. Malah kelihatan juga Kaido telah berubah semula ke dalam form normal beliau, dan jarak tempat Kaido jatuh bawah tanah tu memang tak jauh sangat dengan tempat Big Mom jatuh. So selepas dia Luffy telah berjaya untuk menyerang Kaido menggunakan serangan Gomu Gomu no Bajrangan, waktu ni Luffy pun dah mula tak sedarkan diri lah sebabnya tubuh Luffy dah capai limit dan Luffy pun terus jatuh menuju ke bawah. Tapi nasib baiklah waktu Luffy terjatuh tu, Yamato telah pun menyambut Luffy dan Yamato terus tersenyum melihat Luffy. Sambil tu Yamato ada cakap, korang semua memang hebat, korang semua memang cukup luar biasa, aku tak percaya. So sekarang ni kita beralih pula situasi dekat tempat festival yang mana diorang masih lagi tak sedar apa yang sedang berlaku sekarang ni. Jadi diorang semua pun lepaskanlah harapan dan impian yang diorang tulis dekat Tanlong terbang ke udara. Dalam masa yang sama kita dapat tengok Toko pun tulislah juga harapan dia dekat Tanlong, tapi dia cakap dekat Tengu-Yama, aku dengar diorang cakap ayah tahu je diorang semua akan bunuh dia sebab Yasui ni kan seorang yang ada nama dekat Wano. Dia salah seorang yang cukup berpengaruh dekat negara Wano. Tapi lepas dia itu, dia tetap buat keputusan untuk dia kena tangkap. Kenapa dia buat macam tu? Lalu Tengu-Yama pun jawablah, Yasui Dono telah korbankan nyawa dia untuk bagi negara Wano ni peluang yang terakhir. Kalau Yasui tak buat macam tu, segala harapan dan penantian diorang semua selama ni akan terkubur macam tu je. Dia korbankan nyawa dia untuk masa depan, untuk kesemua penduduk Wano. Yasui percaya harinya pasti akan tiba, negara Wano akan bebas dari segala jajahan orang-orang yang jahat. Tambahan kita dapat tengok juga flashback Yasui telah pun memakan buah smile disebabkan Toko telah memakan buah tersebut dulu. Lalu Toko pun cakap lah,
Jadi maksudnya segala harapan ayah nak melihat kita hidup bahagia tu semuanya untuk aku ke? Dan Tengku Yama pun jawab, ya, Yasui memang nak tengok satu hari nanti kau hidup bahagia macam orang-orang lain. Dan disebabkan tu pun Toko ubah fikiran tau. Toko ubah balik segala harapan yang dia nak tulis dekat tanglung tu. Yang mana kalau sebelum ni kan Toko berharap dia akan berjumpa dengan ayah dia semula. Tapi Toko ubah balik harapan dia dengan Toko tulis dia cakap terima kasih. Dan inilah merupakan satu penghormatan yang cukup besar terhadap samurai. Sekarang ni kita berbalik semula situasi dekat Onigashima. Tak jauh dari Flower Capital, Nekomamushi pun dia tengoklah semua talong-talong yang ada dekat festival telah pun terbang ke udara. Dan lepas dari itu, Nekomamushi pun tak tunggu apalah. Dia terus dia update pasal pertarungan di antara Luffy menentang Kaido dekat semua orang. Dia cakap, semua orang, dengar ni. Tak silap lagi, Luffy telah pun berjaya untuk memendam Kaido jatuh dekat bawah tanah. Dan Momonosuke telah pun menggunakan salah satu kemampuan naga beliau untuk menghalang Onigashima daripada tempas. Lalu diorang semua pun terkejutlah bila dengar rupanya naga pink yang seakan Kaido tadi tu rupanya adalah Momonosuke. Diorang tak sangka Momonosuke juga mempunyai kekuatan daripada buah. Lepas tu Nekomamushi cakap lagi, akhirnya segala penantian kita selepas pembagian Oden telah pun berakhir. Dan diorang semua yang ada dekat Onigashima pun apa lagi kan, geng-geng samurai ni diorang semua terus bersorak lah. Diorang bersorak kemenangan disebabkan diorang semua telah berjaya untuk menewaskan dua orang Yonko, iaitu Kaido dan juga Bimam. Diorang tak percaya yang diorang boleh menang. Dah lah lawan dengan dua orang yang cukup kuat dekat lautan kan. Dan diorang semua memang tak percaya langsung diorang boleh terselamat sampai ke punjungnya. Disebabkan pada awalnya kita boleh tengok kalau ikutkan jumlah memang agak mustahil jugalah untuk tim samurai memenangi dalam peperangan tersebut. Tapi disebabkan tekad dan semangat juang diorang terlalu tinggi untuk memperoleh kemenangan dan membebaskan negara Wano dari jajahan Orochi dan juga Kaido, akhirnya segala impian diorang telah pun tercapai selepas Luffy telah berjaya menewaskan Kaido. Diorang semua memang happy gila lah waktu ni. Diorang memang menari lah, diorang bersorak semua tu. Tapi korang jangan lupa tau, dalam suka-suka diorang, kita jangan lupa keadaan untuk semua orang yang tercedera. Lagi-lagi Zoro, Kinemon dan juga Kiku. So Franky dengan Usopp pun diorang terus je bergegas pergi dekat tempat chopper untuk dapatkan bantuan. Tapi biasalah, perang kan mesti ramai gila yang tercedera sewaktu dalam pertarungan. So waktu ni chopper memang busy gila lah. Tak cukup tangan dia untuk sembuhkan semua orang. Tapi nasib baiklah ada yang boleh membantu beliau. Tapi dalam masa yang sama, tiba-tiba Momonosuke telah pun berhubung dengan Zunisha. Yang mana Momonosuke cakap, Zunisha, kau boleh dengar aku tak? Aku dah fikir masa-masa dan aku dah buat keputusan yang aku tak akan buka negara Wano lagi. Lalu Zunisha pun balas lah, oh, kalau macam tu tak apa je. Aku follow je apa yang kau nak. Aku percaya dengan tindakan kau. Tapi secara tiba-tiba tak lama lepas tu telah pun berlakunya seakan satu gegaran yang cukup besar dekat negara Wano. Dan Momonosuke pun tertanyalah apa yang sedang berlaku. Lepas dari itu kita dapat tengok walaupun Kaido telah pun ditewaskan oleh Luffy, tapi anak-anak buah Kaido masih lagi belum mengalah. Dan diorang seakan tak percaya yang Kaido telah berjaya ditewaskan. Diorang memang percaya Kaido masih lagi hidup, masih lagi boleh teruskan pertarungan. Kaido masih lagi belum tewas. Jadi diorang buat apa lagi kan? Diorang masih lagi nak push orang-orang samurai ni. Diorang terus serang samurai menggunakan meriam. Dan bila Franky nampak yang anak-anak buah Kaido masih lagi belum mengalah, Franky pun naik hantu lah. Dia ajak diorang semua lawan. Tapi tak lama lepas tu tiba-tiba Yamato telah menghalang diorang semua. Yamato suruh diorang semua give up je. Padahal walaupun tim samurai ni merupakan musuh untuk diorang, tapi hakikatnya dari pihak samurai juga telah menyelamatkan nyawa diorang semua berkali-kali walaupun diorang ni musuh. Malah kalau diorang tetap berkeras juga untuk menentang, Yamato tak akan teragak untuk menewaskan diorang semua. Sampaikan Yamato ada cakap dia akan menewaskan diorang semua sampai menjadi debu. Lalu secara tiba-tiba gegaran yang telah berlaku sebelum ni bertambah lagi kuat tau. Dan diorang pun bertambah lagi pelik lah apa sebenarnya yang sedang berlaku. So rupanya Kaido dengan Big Mom sekarang ni telah pun terjatuh dekat dalam kawah gunung berapi. Dan telah berlakunya satu letupan gunung berapi yang cukup kuat dari bawah laut. Dan diorang semua pun terkejut lah disebabkan apa yang telah berlaku. Sampaikan orang-orang yang berada dekat Flower Capital pun dapat rasa apa yang telah berlaku. Di hujung chapter kita dapat tengok Momonosuke yang masih lagi dalam form naga beliau telah pun pergi dekat capital.
capital. Dan diorang semua yang ada dekat capital pun terkejut lah melihat Momonosuke. Sebabnya diorang ingat naga tu adalah Kaido. Tapi rupanya salah. Sebab yelah warna di antara diorang berdua kan berbeza. Kalau warna Kaido kan warna biru. Untuk warna Momonosuke pula adalah warna pink. Dan naga tu adalah Momonosuke. Dan Momonosuke pun cakap lah dekat diorang semua, korang jangan salah faham. Aku bukannya Kaido. Dan aku nak bagi tahu ni, semuanya dah berakhir. Kaido telah pun ditewaskan. Dan orang semua pun pelik lah. Macam tertanya, betul ke ni? Lalu lepas dari itu, Momonosuke pun tak tunggu apa. Dia terus berubah ke dalam form manusia dia semula. Cumanya untuk dalam chapter kali ni, kita masih lagi tak dapat nak tengok keadaan Momonosuke selepas dia telah menjadi dewasa semula. Dan anggota-anggota Akazai 9 pun telah muncul kat sana bersama dengan Yori. Lalu Denjiro terus cakap dekat diorang semua, aku nak kenalkan dekat korang semua Shogun yang baru untuk negara Wano. Dan chapter 1050 pun habis macam tu je. Jadi untuk dalam chapter kali ni dah pun terjawab lah. Memang betul, akhirnya Kaido telah pun berjaya ditewaskan oleh Luffy. Cumanya apakah nasib Kaido dan juga Big Mom masih lagi tak diketahui selepas telah berlakunya satu letupan yang cukup besar dari gunung berapi. Adakah Kaido dengan Big Mom masih lagi hidup ataupun sebaliknya? Tapi secara overall aku memang dah tak sabar gila lah nak tunggu apa pula yang akan berlaku untuk dalam chapter akan datang. Aku nak tengok macam manalah rupa si Momonosuke ni bila dia dah jadi dewasa. Adakah memang betul susuk tubuh dan wajah Momonosuke bila dia dah jadi dewasa seakan mirip macam Oden ataupun tak? Dan apa yang membuatkan aku lagi hype untuk dalam chapter akan datang? Aku nak tengok macam manalah reaksi penduduk-penduduk Wano bila diorang dapat tahu diorang semua telah berjaya dibebaskan dari jajahan Kaido dan juga Orochi. Aku memang looking forward gila lah untuk dalam chapter akan datang. Apapun kita tunggu je lah apa pula yang akan berlaku untuk dalam chapter 1051. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ini. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.